Gayatnya lompat tadi. Selamat malam Malaysia ya, kini kembali. Okey, sekarang ni kita nak bawakanlah hero Hindustan kita. Kita ada siapa dia? Saif Yunus in the house. Ya Saif, selamat datang ke Selamat Malam Malaysia. Terima kasih sudi bersama-sama kami. Untuk topik kita malam ini iaitu belia jejak aktiviti sukarelawan. Sudah semestinya kita nak war-warkan semangat belia untuk membantu mangsa-mangsa banjir kita. Dan untuk terlebih dahulu ni kita nak awal-awal nak tahulah bagaimana Saif boleh terlibat untuk sama-sama membantu dalam tim sukarelawan ini. Okey, actually sebenarnya kita ada NGO sendirilah yang menjalankan sukarelawan ini sendiri. Dah run lebih daripada 2 tahun lah. Lebih daripada 2 tahun? Sebelum ni pun dah terlibat? Sebelum ni dekat universiti. So what we plan is kita buat NGO sendirilah dengan tim saya sendiri untuk kita bagi bantuan lah untuk turun padang sendiri. Dah run lebih daripada 2 tahun. Dulu kita ada beberapa volunteer, tak sampai 50 volunteer. Sekarang kita ada lebih daripada 4,000 volunteer dekat Malaysia ni. Alhamdulillah. Lebih daripada 4,000 ya. Betul. Semuanya belia-belia mempunyai latar belakang yang berbeza, turun padang. Betul. Membantu. Dan kalau kita ikuti pula, kita nak telusuri bagaimana misi bantuan pasca banjir ini. Kalau boleh kongsikan bagaimana permulaan sampai di tempat kejadian, apa ceritanya untuk kejadian baru-baru ini? Okey, kalau kita tahu kan, dekat Malaysia ni, kalau biasa kita dengar dekat negeri-negeri Pahang, Kelantan, all this kind of stuff. Tapi buat kali pertama dia masuk kat Selangor ni, kita dah macam, okey, ini adalah satu situasi yang sangat serius. So, we and our team, juga kita just like ad hoc. NGO ni, macam kita faham, perlu bersedialah. Lagi-lagi dalam bencana alam sekarang, kita pun tak tahu cuaca dia macam mana semua. So we plan, kita gather and then kita inform kepada dekat volunteer-volunteer yang kita ada dalam group. Kita cakap okey, berapa orang yang boleh turun. So pengalaman pertama yang kita turun adalah dekat Hulu Langat. Kalau kita nampak sendiri, dia punya lumpur yang dekat sana sangat-sangat tebal. Tapi kalau kita tahu kan, lumpur ni dia tak boleh lebih daripada 1 hari. Kalau 1 hari, lumpur tu akan jadi keras. Benar-benar keras. Itu yang membuatkan kita rasa macam, okay, this happen, kita kena turun terus. And then ada juga yang cakap nak salurkan makanan, tapi masa kita nak turun tu, diorang cakap, okay, terlampau banyak sangat makanan dah disalurkan. So kita nak elakkan pembaziran untuk makanan tu, kita dah macam okey, kita try bantu dengan benda lain lah, which is kita buat dalam pembersihan. Kita ada beberapa sponsor yang datang untuk water jet, all this kind of stuff. So kita menggunakan tools-tools yang sesuai untuk bersihkan rumah-rumah tersebut. Dan itu juga ya, kalau kita lihat ya Saif, ada juga yang perkongsian yang mengatakan ada segelintir yang tidak berpuas hati kerana mereka niat baik untuk membantu, tapi itulah macam Saif kata tadi, makanan sampai boleh menyebabkan pembaziran kalau terlampau banyak. Dan juga masa pun ada diberikan had masa, maknanya ada masa tertentu boleh dihantarkan, disalurkan makanan, tapi ada segelintir yang tidak mengerti ya. Macam Saif sendiri cari alternatif. Okey, kalau kita dah cukup makanan, kita cari pula cara lain untuk membantu. Dan bagaimana teamwork pasukan sukarelawan daripada saya sendiri? Okey, saya ada satu poin yang macam tadi soalan cakap yang kenapa diorang tak puas hati. Sebenarnya benda macam ni tahu, ada benda tu viral sebenarnya dekat sosial media. Ada segelintir masyarakat yang tak puas hati disebabkan apa tahu? In a specific way, sebenarnya ada sukarelawan yang masuk dalam rumah memecahkan barang-barang perabot. So it's like yelah, kita volunteer pun ada yang baru, ada yang on this kind of stuff, so baru dalam bidang turun padang semua. Betul. So itu kadang-kadang owner rumah sendiri tak setuju untuk pecahkan. So sebab tu ramai juga ada yang beberapa orang juga cakap kenapa pecahkan saya punya perabot. Tapi saya sendiri masa turun memang hampir banyak kos yang dorang kerugian. More than 20,000 like that. And then dorang pecah. Kita ada je yang owner-owner rumah cakap okay, you boleh pecahkan. So most of like
bahagian bawah semua rumah kan kadang-kadang ada 2-3 tingkat. So banyak perabot yang level 1 tu memang hancur Damage semua. sepenuhnya. Damage. Sepenuhnya. Dah tak boleh nak baiki. So what we do is kita pecahkan, nanti kita bawa keluar. Kita bersih-bersihkan. Jadinya perkara ini sudah dijelaskan kepada pemilik rumah masing-masing. Betul. Mungkin macam volunteer just like we talk the concern of the owner. So sebab tu yang diorang bersuara. Kita lebih kena tanya dululah owner rumah apa yang perlu kita buat semua. Itu yang paling penting sekali. Ya, betul. Kita kena ada caranya juga. Betul. Walaupun kita nak bantu pun kena ikut prosedur yang betul dan tepat. Supaya masing-masing, yelah tak ada lah berasa salah faham pula. Ada pula berlakunya marah-marah pula post kat media sosial. Tak mahu. Kita lagi-lagi tahun baru, kita nak kongsikan benda yang positif supaya kita dapat perkara-perkara yang positif. Dan kalau boleh, pastinya penonton-penonton Sama Malam Malaysia ni ada di antara belia-belia yang menyaksikan Sama Malam Malaysia ni. Berminatlah saya nak sertai turut bantu tim sukarelawan ni. Di manakah platformnya? Okey, memang ramai sangat yang macam hampir setiap hari yang nak join. Senang je cara dia, boleh pergi dekat Instagram Saif Yunus, SAIF YUNUZ. Boleh ada link satu dekat bio Saif, ataupun boleh DM Saif terus. Boleh DM Saif terus. Boleh DM. Sekarang pun boleh. Sekarang pun boleh. Nanti kan Saif lepas siaran dia akan reply. Betul tak Saif? Yes, sudah. Senang. Yang penting anda dengan ringan jarinya untuk menekan. Tulislah Saif berminat nak terus serta. Yes. Dan yang paling penting, tekan button follow. Yelah, dah Malaysia lepas tu tak nak follow. Bagilah support sebab Saif ni bukan apa. Perlukan sokongan supaya dapat sebarkan lagi kebaikan ini. InsyaAllah Saif akan bagi satu link, which is link tu khas untuk volunteerism. So diorang akan isi dari mana, all this kind of stuff. So insyaAllah kita form yang khas ya? Memang khas form. Sebab kita tak nak just masuk dalam grup. Kita nak tahu latar belakang and all this kind of stuff supaya kita ada database, supaya bila diorang turun padang sendiri, kita boleh jaga mereka dengan baik. Yes, itu yang perlu kita ketahui. Bukan bantu-bantu saja, tapi kalau boleh kita nak gather ni lama ni. Jadi perlukan sokongan, maklumat. Bila dah isi borang tu, barulah kita dapat detail. Bukan detail untuk apa, detail untuk kita kongsikan, dapat kita bawakan lagi untuk misi-misi yang seterusnya. Okey, baik. Apa lagi yang kita boleh kongsikan sekarang ini? Kita nak tengok borang, jenis borang dia. Ada dapat kita. Mari kita saksikannya. Okey. Siap buka lagi yang terus. Okey. Saya kurang nampak sikit Saif, apa tu gambar-gambarnya? Adalah. Inilah borang-borang dia. Hanya satu form ataupun dia ada berapa muka surat? Satu saja. Satu saja yang perlu diisi. Yes. Dan kemudian submitkan. Nanti maklumat ada tim lah untuk akan jadi reply atau bagi feedback kepada anda semua. Dan juga ada penonton-penonton kita ni yang bertanyakan, nak dengar lagi lah cerita daripada Saif ni apa. Mungkin Saif ada berborak dengan mangsa-mangsa banjir, bagaimana pengalaman mereka memula banjir yang tak diduga. Yalah, sekarang ni memang apa yang berlaku pada 18 Disember baru ini, tempat yang tak dijangka banjir, tempat itulah yang banjir. Betul. Macam Saif sendiri bagaimana? Okey, perkongsian daripada masyarakat sendiri bila Saif turun, sebenarnya kita yang senang ni kita nak tanyalah macam mana, kenapa diorang tak keluar daripada rumah tu awal ataupun gerakkan kereta, all this kind of stuff. Tapi sebenarnya bila dapat tahu, is like tak sampai setengah jam air naik paras pinggang. So sangat-sangat laju. Paras pinggang dalam masa tak sampai setengah jam? Tak sampai setengah jam. Sangat deras time tu. And then ada juga yang ceritakan anak-anak kecil yang diorang kena pegang keluar rumah untuk pergi satu tempat yang lebih tinggi daripada rumah diorang untuk selamatkan anak diorang. Anak kecil. And then ada juga yang cerita diorang kena stay dekat atas bumbung tingkat 3 tu more than 2 days. 3 days. Kita rasa bila kita dengar cerita tu, kita rasa macam nak menitik air mata. Ya, betul. It's like kita bila duduk dekat kawasan yang senang, kita rasa macam okey, kalau apa macam this situation, kalau kita berada dekat diorang punya tempat, apa yang kita rasa. Sangat-sangat. Itu baru kita dengar perkongsian daripada mereka. Kalau kita sendiri yang mengalaminya, kita boleh bayangkan sendirilah macam mana payahnya, macam mana mereka nak menyelamatkan diri untuk mendapatkan bantuan. Sebab benda ni perkara ni tak pernah berlaku. Jadinya itulah dia, persediaan tu kurang. Tapi insya-Allah selepas ini kita akan sediakan bantuan sebaik mungkin. Dan juga kemungkinan yang akan berlaku untuk gelombang kedua, insya-Allah lagi-lagi Saif dan tim pun dah bersedia ya. Apa perancangannya Saif kalau selepas ini ada gelombang kedua,
apa perancangan untuk tim Saif turun padang? Okey, sekarang ni kita tengah struktur setiap negeri tau. Setiap negeri kita tengah struktur untuk bersedia. Untuk bersedia masa yang akan datang. Tapi kita nampak sekarang ni cuaca masih lagi tak stabil. So sangat pentinglah kita dah struktur untuk Selangor juga, untuk negeri Pahang, Kelantan dan juga dekat Perak lah. Dekat tempat-tempat kawasan-kawasan yang macam sangat kritikal ni. Kita dah sedia tools-tools barang semua kita dah ada. So cumanya bila ada berlakunya banjir ni semua kita akan turun padang teruslah. Yes, itulah mudah-mudahan segala urusan bagi tim sukarelawan Saif dan juga kawan-kawan semua dipermudahkan. Okey, selepas ini kita ada lagi borak-borak. Di penghujung nanti ada lagi segmen bersama dengan Saif nanti. Boleh? Okey, boleh. Okey, boleh. Nanti boleh. segmen yang hujung nanti kita nak kongsikan pula bagaimana nak suntik semangat belia-belia supaya sertai tim sukarelawan. Okey, baik, sekarang kita berehat seketika. Selepas ini kita akan kembali, tapi banyak lagi perkongsian ni kita nak cerita ni sebenarnya. Antaranya kita ada juga komen-komen di Facebook page rasmi kami. Mari kita baca ni. Kalau boleh ni komen yang teratas ni Saif. Daripada siapa tu Saif? Kamariah Kamarudin. Assalamualaikum, selamat malam Malaysia. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih Kak Kamaria. Lagi siapa? Cik Fatimah pun ada masuk juga. bagi love. Wow. Oh, bagi love. Besarnya love dia. Besar love. Maknanya suka dengan topik kita pada malam ini. Betul. Topik belia ni bila tengok ramailah generasi baru ni yang memberikan sumbangan. Itulah yang kita suka. Lagi apa lagi ni? Oh, ramai yang bagi thumbs up. Lagi apa lagi ni? Waalaikumsalam. Mantap. Assalamualaikum Nadine. Oh, Sihat? no. Alhamdulillah sihat. Ya, untuk topik kita ni bagilah semangat dekat Saif. Saif ni penyokong kita kan. Pelajar universiti pun menyertai sukarelawan. Yes, itu yang kita mahu kan, bila kita berikan perkongsian seperti ini. Banyak lagi maknanya daripada IPTS, IPT, mana semuanya turun padang untuk sertai sebab mereka ni pun memang tenaga-tenaga masih lagi kuat. Dan bagi tim untuk Saif sendiri, banyak mereka di antara peringkat umurnya berapa Saif? Okey, kalau peringkat umurnya mostly daripada college dan universiti lah. Daripada pelajar. Sebab diorang I believe that diorang macam nak lebih pengalaman dekat turun padang tau. Terbaik. Biasanya diorang buat dekat dalam universiti. Yeah. So what they want to do is like diorang nak keluar explore dunia luar. Sebelum masuk pekerjaan tu, diorang dah ada pengalaman ni. So semangat diorang sangat luar biasa lah. Luar biasa. Yang itulah yang kita suka tu. Terbaik sekali. Okey, baik, sekarang ni kita nak beralih ke viral. Viral apa malam ini nanti dulu. Simpan dulu, kita akan berehat seketika. Terus setia bersama kami dalam Selamat Malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi. Ya.